السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Muslim Hari Syarudin, ikhwati fillah, muslim muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kembali kuliah tafsir kita dalam surah As-Saffat, dan saudara yang dimuliakan Allah sekalian, kita telah pun baca sedikit daripada episod bagaimana Nabi Ibrahim begitu telus terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan, walaupun yang dikorbankan adalah anaknya sendiri. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min 'ibadina al-mu'minin wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin wa barakna 'alayhi wa 'ala Ishaq wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Sadaqallahul 'azim. Allah Subhanahu wa taala, tatkala keduanya telah menyerah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas dahinya untuk menyatakan kesabaran keduanya, dan nyatalah kesabaran keduanya, maka kami panggil dia, hai ya Ibrahim, hai Ibrahim, sungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sungguhnya demikianlah kami berbalasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan satu sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang telah kemudian, iaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami berbalasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sungguhnya dia termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang beriman, dan kami beri dia khabar gembira dengan kelahiran Ishaq, seorang Nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan ke atas Ishaq, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, dan ada pula yang zalim terhadap dirinya dengan nyatanya. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kuliah lalu kita telah bincangkan bagaimana para ulama membawa riwayat yang berbagai, dan yang sebenarnya disembelih, yang ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim itu ternyata Nabi Ismail, bukannya Nabi Ishaq. Kerana orang-orang Yahudi ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, amat dengki kepada umat Islam. Mereka nak kemuliaan tersebut, lantas mereka mengatakan yang nak dikorbankan di situ adalah Ishaq. Nanti kita akan lihat hujahnya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dalam kisah penyembelihan, ujian yang menimpa Nabi Allah Ibrahim di sini, seperti disebut oleh para ulama, kita dapat perhatikan perkara ini dalam tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Khazin, dan semuanya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Bila Nabi Ibrahim telah pun melihat dalam mimpinya penyembelihan tersebut, sama ada melihat darah pada badan anaknya, melihat dia menyembelih anaknya, ataupun datang seruan daripada Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu supaya menyembelih, kita telah lihat wajah-wajah perselisihan para ulama ini, bentuk-bentuknya tentang bagaimana mimpi tersebut tidak dinyatakan jelas dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Nabi Ibrahim pun mengambil pisau, membawa tali, kemudian dia mula bergerak, mengajak anaknya untuk pergi ke kawasan Gunung Ganang yang terletak di kawasan Mina ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Bagi kita melaksanakan ibadah haji, kita akan lalui kawasan tersebut, Gunung Ganang, kering kontang. Maka anaknya ini bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada ayahandanya, ya abati aina qurbanuk, wahai ayah, apa yang ayah nak sembelih itu? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ya bunayya inni ra'aitu fil anam anni asbahuk, maka lahu shdud ribati hatta la attarib
Waqfuf anni thiyabaka hatta la yantadih alayka min dami fatarahu ummi fatahzan. Anak ini mendengar saja ayahnya berkata, "Anakku, sebenarnya ayah lihat dalam mimpi ayah menyembelihmu, bukan ada binatang kurban pun." Jawapan Nabi Ismail ini kepada ayahandanya, "Kalau begitu ayah, ikatlah saya dengan kuat supaya saya tak bergerak, dan biarlah wajah saya memandang ke bawah supaya saya tak melihat wajah ayah waktu penyembelihan itu berlaku." Lalu ayah menjadi sedih melihat saya, dan gunakanlah pisau yang tajam supaya sembelihan tersebut taklah mancut darahnya kena pada pakaian ayah nanti. Bila ibu melihat, tentulah ia akan sedih. Wa asri marasikin ala halqi liyakuna ahwanil mauti alayya. Dan cepatkanlah pergerakan pisau ke atas halqumku supaya lebih mudah untuk mati, wahai ayahku. Fa idza ataita ummi fakra 'alaiha salam minni. Kalau ayah berjumpa dengan ummi nanti, maka sampaikan salam kepadanya. Fa aqbala 'alaihi Ibrahim yuqabbiluhu wa yabki wa yaqul ni'mal aunu anta ya bunayya 'ala amrillah. Nabi Ibrahim pun mengucup anaknya, memeluk sambil menangis, sambil berkata, "Ya Allah, alangkah hebatnya nikmat anak ini kerana dia taat kepadamu dalam urusan perintah Allah Subhanahu wa taala." Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ini riwayat tersebut seperti ini disebut oleh Imam Al-Baghawi. Begitu juga Al-Khazin. Ibn Jarir Tabari pun menyatakannya, Ibn Abi Hatim pun menjelaskan perkara yang sama. Tapi riwayat ini tidak ada sanad lah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Allahu a'lam. Ini disebut oleh para ulama tafsir. Jadi khotib fillah muslimat ini dimuliakan sekalian, kita telah jelaskan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ibrahim. Ini adalah riwayat yang sangat banyak. Sebagai contohnya Sa'id bin Jubair, Amir Sya'bi, Yusuf bin Mahran, Mujahid, Ata, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa yang disembelih itu adalah Ismail. Ibn Jarir juga meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa Ibn Abbas ini berkata, yang disembelih ini wafadainahu bizibhin azim adalah Nabi Ismail. Kerana orang Yahudi mengatakan Ishaq, dan Yahudi telah pun berdusta. Demikian juga kalau kita perhatikan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau ni berkata anak yang disembelih adalah Ismail. Ibn Abi Najih juga meriwayatkan daripada Mujahid, dia berkata Ismail juga. Demikian juga seperti disebut oleh Yusuf bin Mahran, Asy-Sya'bi, ini adalah Nabi Ismail. Dan malah aku dapat melihat, seperti riwayat yang disebut di sini, aku dapat melihat dua tanduk itu dalam Kaabah. Ini adalah riwayat daripada Muhammad bin Ishaq, daripada Hasan bin Dinar, daripada Amr bin Ubaid, daripada Hasan Basri, bahawa tidak dapat diragui yang diperintahkan untuk disembelih adalah Nabi Ismail alaihissalam, bukannya Nabi Ishaq. Muhammad bin Ishaq ini adalah seorang tabi'i, seorang di kalangan tabi'i berkata bahawa aku mendengar Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, beliau ni berkata bahawa dua orang putera yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim itu, daripada dua orang sebenarnya yang nak disembelih Nabi Ibrahim adalah Ismail. Bahkan kata Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, beliau ni asal usulnya daripada keturunan Quraizah, iaitulah di kalangan Ahlul Kitab. Ni Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ni asal daripada Yahudi, Bani Quraizah. Jadi Qurazi ni nisbah kepada Bani Quraizah. Beliau berkata bahawa dahulu aku mempelajari dalam kitab Taurat, ini maksudkan memang disebut dengan jelas, iaitulah wabasyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Bila Nabi Ibrahim telah pun tabah untuk menjalankan ujian yang berat itu, perintah Allah SWT yang mesti ditunaikan, iaitu mimpi melihat dan menyembelih anaknya, maka Nabi Ibrahim pun menjalankan tanggungjawab tersebut. Lalu Allah beri berita gembira tentang kelahiran anak lelaki kedua daripada isteri yang pertama, iaitu Sarah, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Jadi barulah di sini kita dapat lihat istiqamahnya konteks kedua cerita ni, ayat tersebut. Lalu Nabi Ibrahim diberi berita gembira dengan kesabarannya dengan ujian tersebut, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Bahkan kalau kita lihat tuan-tuan ini boleh kawasan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa basyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kami beri berita gembira tentang kelahiran Ishaq, dan selepas Ishaq akan lahir pula Yaqub. Jadi di sini Allah SWT berfirman menjelaskan tentang anak dan cucu. Tentulah Allah SWT tidak menyuruh Nabi Ishaq yang disembelih, kerana Allah dah menceritakan di sini Nabi Ishaq akan memperoleh anak namanya Yaqub. Lihat ayat ni kan.
Wasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kami beri berita gembira kepadanya tentang kelahiran Ishaq, dan selepas Ishaq adalah Yaqub. Kalaulah perintah Allah SWT ini menyembelih Nabi Ishaq, buat apa Allah SWT sebut dia akan dapat anak? Tuan-tuan faham tak maksud konteks ayat di sini? Jadi Ishaq ni adalah anak yang dijanjikan lahir daripada Nabi Ibrahim. Dia akan menjadi Nabi, dan dia pula akan mendapat anak lagi juga seorang Nabi namanya Yaqub. Jadi tentulah yang dimaksudkan dalam pengorbanan, peristiwa pengorbanan yang sedang kita bincangkan sekarang adalah Nabi Ismail. Kerana Allah tidak menceritakan dalam ayat ini siapa yang akan menjadi keturunan kepada Nabi Ismail. Sedangkan Nabi Ishaq, Allah ceritakan dalam ayat yang lain dia akan memiliki anak. Tuan-tuan faham kan apa yang saya maksudkan di sini? Kalaulah Allah SWT maksudkan sembelihan ni terhadap Nabi Ishaq, dan Nabi Ishaq akan mati mengikut hukum akal, mengapa pula dalam ayat yang lain Allah gambarkan dia akan dapat anak bernama Yaqub? Faham kan? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, tentulah yang dimaksudkan di sini Nabi Ismail. Kita lihat dari ayat yang lain, iaitu daripada Muhammad bin Ishaq. Jangan keliru ya, Muhammad bin Ishaq ini bukan anak kepada Nabi Ishaq. Ini Muhammad bin Ishaq adalah seorang di kalangan silsilah yang sedang kita bincangkan, di kalangan pengkaji hadis yang namanya sangat popular dengan Sirah Ibn Ishaq. Jadi Ibn Ishaq meriwayatkan daripada Buraidah bin Sufyan bin Farwa Al-Aslami daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Dia menceritakan bahawa perkara ini pernah dibincangkan dengan Umar bin Abdul Aziz selepas dia menjadi khalifah. Ini khalifah pada zaman dahulu, perbincangannya sentiasa melencong kepada ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Inilah kelebihan generasi salafus salih. Perbincangan mereka ni ada ulama, dan khalifah sendiri merupakan seorang ulama. Pemimpin sendiri merupakan orang yang layak mengimamkan salat, membaca khutbah, menyampaikan Islam kepada mereka, seorang ulama. Jadi Umar bin Aziz bincang dengan ulama-ulama yang merupakan penasihat kelilingnya. Lalu mereka membuat rumusan dengan mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Ismail, bukannya Nabi Ishaq. Dan pernah berlaku satu ketika Umar bin Abdul Aziz memanggil seorang lelaki yang baru dikenalinya dalam negara Syam, dalam negara Syria lah ini. Dia baru masuk Islam, dia ni keturunan Yahudi. Dia merupakan bekas ulama yang terkemuka di kalangan orang-orang Yahudi. Jadi Umar bin Abdul Aziz telah bertanya kepada lelaki ini. Lalu lelaki yang merupakan ulama di kalangan orang Yahudi ini, asal usulnya seorang alim di kalangan Yahudi, menjawab. Dia ditanya siapakah yang dimaksudkan dengan sembelihan dalam ayat Allah di sini. Orang itu tanpa teragak-agak menjawab, demi Allah wahai Amirul Mukminin, yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini adalah Nabi Ismail. Orang Yahudi mengetahui perkara tersebut, tapi mereka dengki kepada kalian sebagai bangsa Arab. Kerana Nabi Ismail adalah bapa kepada orang-orang Arab, maka mereka merasa dengki atas keutamaan yang disebutkan oleh Allah SWT. Maka mereka mengingkari dan mereka mengatakan yang nak disembelih itu adalah Ishaq. Tapi kita telah lihat dalam ayat Allah SWT, dalam ayat yang lain Allah menggambarkan kerana ketabahan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim nak menyembelih puteranya ini, maka Allah beri berita gembira sebagai reward bahawa isterinya yang selama ni mandul, itu isteri yang pertama, akan mendapat anak juga. Dan bukan dapat anak setakat mendapat anak, bahkan dia juga akan memiliki seorang lagi anak lelaki dan akan menjadi Nabi juga. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, orang Yahudi ni memanglah satu bangsa yang amat mengkaji. Mereka bukan hidup seperti kebanyakan orang Islam ini yang membuang masa. Tak ada apa pun yang disumbangkan untuk orang lain. Tapi orang Yahudi ni satu bangsa yang kita lihat, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, walaupun bilangan mereka mengikut bancian yang dikemukakan dalam The Economist, majalah Economist ni, majalah antarabangsa lah, pada bulan Julai baru-baru ini, isu di antara 28 Julai hingga 3 Ogos 2012, bahawa Jewish population ni, kependudukan orang Yahudi dalam dunia setakat tahun 2010, nampaknya orang Yahudi sudah mula berkumpul di tanah haram Yahudi tersebut, negara Israel, dipanggil sebagai Israel, dengan jumlah 5.7 juta. Di Amerika, mereka menduduki tempat yang kedua banyak, itu sebanyak 5.2 juta. Di negara mereka sendiri, yang mereka anggap negara mereka, padahal merupakan rampasan daripada negara Islam Palestin, bilangan mereka 5.7. Di Amerika 5.2. Nombor 3 banyak orang Yahudi ni di negara France, jumlah mereka lebih kurang 0.5 juta.
Tuan-tuan yang mulia sekalian, total jumlah mereka setakat tahun 2010 hanyalah sebanyak 13,580,000. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita orang Malaysia pun sudah lebih daripada 20 juta. Tapi 13 juta ini dia mempunyai kesan yang sangat besar kepada dunia. Pemakanan, pemakaian, dari sudut perang sarafnya dalam media hiburan, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Baik tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, nanti kita akan bincang sedikit perkara ini kerana ada kaitan dengan apa yang sedang kita tafsirkan dalam ayat-ayat Allah SWT di sini. InsyaAllah perkara ini akan kita lanjutkan pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.